Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman pelayar. Hari ini hari Minggu, besok hari Isnin. Yang mana bekerja akan bekerja. Apa khabar saudara Iwan, saudara Hashim Junid, saudara Nazir Hashim, Empat Tulang Kering, Syuhami, Harimau Berantai, Ellen Lin. Begitu juga dengan Adi Warna, Zakaria, Haji Abdullah, Ismail Hassan, Kekanda Zainal, Muhammad Sid, Salbiah Omar, ZMRZ, Muhammad, kemudian Zamri LC, Nazrul Azhar Rabu, Puan Sri Zai. Apa khabar Puan Sri? Khazani, Muhammad Safari, Harimau Berantai, bunyi berdengung. Okey, lupa nak pakai. Tak maaf saudara. Apakah saudara dapat mendengar suara saya dengan jelas? Lupa nak pakai. Terima kasih saudara memberi peringatan. Saudara Samsul Anwar, saudara Mustafa Bakri, saudara Bahari Anissah, saudara Finfin, Kasim Masdo, Jo Jambu, saya Farhan yang mana satu? Baik saudara, bagi mereka yang tak sempat saya santun ni, akan saya santun selepas usai pencerahan saya malam ini. Ya, saya harus memberi laporan kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 1 Ogos, hari pertama bulan Ogos, saudara. Hari Minggu, tetapi nampak gayanya virus corona masih lagi tidak mau berhari Minggu. Tidak ada cuti, tidak ada apa langsung bagi virus corona ni tak ada cuti. Ia terus menyerang. Kerana hari ini jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona pada hari ini adalah 17,150, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 1,130 dan mengundang kematian sejumlah 160. Jadi keseluruhan kematian kesan daripada COVID-19 adalah 9,184. Satu angka yang begitu tinggi saudara. Di Perlis nampak gayanya terus meningkatlah. Saya risau tengok Perlis ni. Sebab sudah 4 hari berturut-turut dia terus meningkat. Mula-mula lu 3 saja, kemudian naik 10. 3 hari lepas 13, semalam 16, hari ini 21 di Perlis. Di Kedah juga ada terus meningkat. Semalam 1,389, hari ini 1,511. Di Pulau Pinang juga meningkat. Semalam 713, hari ini 752. Cuma ada sedikit kelegaan di Perak, tetapi masih lagi tinggi angkanya, iaitu 693, berbeza daripada semalam 775. Di Selangor ada sedikit pengurangan, tetapi masih 6,000 saudara. Semalam 6,400, hari ini 6,326 warga Selangor yang dijangkiti virus corona. Dan di wilayah Persekutuan virus corona terus mengganas. Sebab semalam 1,962, hari ini 2,086. Di Putrajaya ada sedikit lega, semalam 116, hari ini balik 2 angka tapi 72 orang. Negeri Sembilan nampak gayanya ada sedikit susut sejak daripada 3 hari lepas, 1,079, semalam 929 dan hari ini 809. Masih lagi jumlah yang besar saudara ya. Di Melaka juga ada susut tapi sedikit sangat. Semalam 697, hari ini 686. Begitu juga di Johor, semalam 1,144, hari ini ada sedikit kelegaannya, itu 1,045. Di Pahang terus meningkat saudara. Angka yang tidak saya jangkakan sejak semalam dia meningkat. Semalam 653, hari ini 676. Di Terengganu Alhamdulillah ada sedikit kelegaan. Sebab semalam 883, hari ini 429. Berusahalah warga Terengganu untuk mengurangkan jaringan virus corona ini. Di Kelantan juga ada sedikit susut. Semalam 580, hari ini 459. Di Sabah susut tapi sedikit sangat. Masih lagi angka ribuan. Dah 3 hari dah Sabah. 3 hari dulu di Sabah 1,066. Semalam 1,035, hari ini 1,002. Ya, di Labuan alhamdulillah masih lagi single digit. Semalam 9, hari ini 5. Dan di Sarawak nampak gayanya ada peningkatan sedikit, iaitu 578. Berbeza dengan semalam 485.
Itulah hari ini, hari pertama kita masuk bulan Ogos. Jumlah keseluruhan sudah 1,130,422. Berusahalah kita dalam bulan Ogos ni, kita harus berusaha untuk memerdekakan warga kita. Hari ini saya juga ingin memberitakan berita yang agak sedih sebab saya hari ini kehilangan seorang lagi adik saya. Saya yang pernah berkhidmat dengan saya sebagai wartawan dulu di kumpulan Karang Kraft. Adinda saya, Allahyarham Saudara Lokman Abdullah. Awal pagi tadi beliau kembali ke pangkuan ilahi. Berdoalah kita semoga Allah mencuci rahmah ke atas rohnya dan diampunkan segala dosa-dosanya serta diterima setiap amal ibadahnya. Saya amat terasa kehilangan seorang adik yang sempat sama-sama bertugas sebagai wartawan satu ketika dahulu, dan hari ini dunia kewartawanan hilang lagi sebutir bintang yang sedang mengerdip. Saya minta bersamalah kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Saudara Lokman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah saudara, saya sebenarnya tak seronok. Hari-hari nak mengumumkan adanya kematian. Dan artinya bila berlaku kematian, saya kehilangan. Berlaku kematian, kita kehilangan saudara, kita kehilangan sahabat-sahabat kita yang sama-sama berjuang dalam penulisan politik. Saudara, but hidup masih diteruskan. Seperti yang saya katakan, pertunangan hidup adalah kematian. Tapi yang masih hidup ini haruslah meneruskan kehidupan. Jagalah kebersihan diri, jagalah keselamatan keluarga kita, saudara, ya. Kita pergi tazkirah pendek sebagaimana kenyataan Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, waktu itu adalah sesuatu yang terlalu singkat dan dunia itu adalah selalunya menipu. Kematian sebenarnya semakin dekat, adalah yang hampir. Sementara hawa nafsu itulah yang besar mengelilingi kita. Sementara itu saudara, amanah adalah sesuatu yang amat berat untuk dilaksanakan. Sementara sabar itulah sesuatu yang paling susah untuk kita laksanakan. Dan kita seringkali lupa untuk bersyukur. Sementara itu kita lupa juga pada perkara yang lebih berharga pada kita, iaitu iman. Dan sebenarnya berzikir itu adalah sesuatu, saudara, yang mententeramkan hati kita. Sedangkan mengumpat itulah yang membakar amal kita. Dan membuat dosa itu memang terlalu mudah. Lidah itulah yang mendorong kita ke neraka. Jadi sebenarnya saudara, taubat itulah yang ditunggu oleh Allah. Jadi kita yang masih hidup ini ada kesempatan kita bertaubatlah atas kesilapan masa-masa silam kita. Hidup pun bukan lama sangat, saudara. Saudara Zainal, saudara Rainsteh. Baik, saudara, mutiara kata kita hari ini kiriman saudara Hibil Hasan. Dia kata, tolonglah sekadar yang termampu dan bantulah sekadar yang perlu. Kerana jangan terlalu dekat dengan dan rapat dengan mereka yang bermasalah, kerana mereka itu baik sebelum mereka mendapat kesenangan. Kerana mereka hari esok atau lusa belum tentu lagi mereka akan sebaik dengan kita. Bahkan mungkin tanpa rasa salah satu masa nanti mereka akan menyakiti kita pula. Itu kiriman daripada saudara Hibil Hasan. Terima kasih Bil atas mutiara kata-kata yang cukup indah dan bermakna untuk kita. Baik saudara, salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju ke pemulihan. Dan sebagaimana yang saya dapat sepanjang bulan lalu, kita masih lagi negara berhutang, meminjam berbilion ringgit lagi rupanya. Saya tidak mahu menyatakan berapa jumlahnya kerana angka-angka itu mengerikan kita semua, ya. Tapi sebab itulah kita rasa kecewa lah sebab perbelanjaan tidak dapat dibincangkan di parlimen, saudara. Dan mungkin mereka yang memohon untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja lusa lah, besok 2 bulan, lusa 3 bulan, menurut Menteri Kewangan, dia kata bermulalah pembayaran. Jadi kalau mereka yang menerima itu, silalah beritahu saya apakah tuntas ataupun tidak dan sebagainya. Dan kita mengharapkan
agar mereka yang berkesempatan memperolehi bayaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja itu berdikit-dikitlah, berjimat cermatlah saudara. Baik saudara juga perlu ambil perhatian bahawa masih lagi ada orang menggunakan nama saya, menggunakan halaman saya ini. Mereka mengatakan bahawa ada janji itu dan ini. Saya minta supaya kalau ada sesaudara dihubungi oleh siapa-siapa saja bagi pihak Amir Hijaz Fan ini, sila delete. Bahawa saya tidak pernah mengupah mereka dan saya tak pernah pun berurusan dengan sesiapa. Sebagaimana yang saya nyatakan beberapa malam yang lalu, apa yang saya lakukan hanyalah sekadar memberi pencerahan secara percuma tanpa ada bayaran. Tak apalah, saya susah sedikit, asalkan teman-teman semua mendapat pengetahuan dan mendapat segala sedikit pencerahan dalam keadaan suasana yang semakin gersang sekarang ni saudara ya. Okey. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah nyer condong di halaman orang. Sebab apa? Sebab kita tengok banyak dalam Facebook, dalam media sosial, mereka menulis mengatakan nyor condong kembali tegak. Mana boleh. Nyor yang condong itu di halaman orang, saudara. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, naik kereta ke Tanjung Karang membeli kulat ikan pari. Dulu mengata kegagalan orang, sekarang menjilat ludah sendiri. Jadi siapa yang terkena tu faham-faham sajalah. Terima kasih Pak Nazil, tinggi kiasannya tu. Hanya mereka yang tahu saja, mereka yang melakukan itu saja yang terasa. Jangan nak marah pada saya. Saudara. Kata Pak Nazil lagi, tiba di Kelok ke Pekan Rasa, jalan berhabuk, terpaksa perlahan. Perahunya elok, banyak berjasa, bocor di tebuk, pengkhianat upahan. Dia menggambarkan suasana sekarang ni seperti perahu yang ditebuk oleh pengkhianat upahan. Bocorlah perahu tu. Itulah pantun sindiran daripada Pak Nazir. Terima kasih saudara Pak Nazir daripada Perlis. Berhati-hati juga sebab kenaikan jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona itu semakin ketara. Baik saudara, saya juga menerima satu kiriman daripada saudara Teh Alias yang saya rasa elok saya santuni. Ini berupa culipan puisi yang begitu bermakna. Katanya dongeng klasik Nusantara. Ini sebab kita bercakap tentang nyo condong ya. Saudara kiriman Teh Alias, dia kata dari tenggara rantau belantara, sekadar sumpah serapah belaka, tiada berkait pada yang tiada. Senandung angin menghempas lautan, berlayar megah susur pergunungan, camar berkicauan, tanda mendung awan, amarah dari Tuhan. Lagak gaya panglima, sekali petik 1000 menjelma, tunding jari arah laskar menerpa, rupa-rupanya dusta belaka, mana fakta cakap auta. Dari desa lagak kota, nak ku ajar bawa nota, jangan pakai langgar, datang sini ada cara, menyingkap sikap yang tidak beradab. Punca kau meratap, amalan mulia kau porak. Kau taksub, kau ajak berentap, membuai mereka yang masih gagap, tak mampu berdiri, bangun dari lelap. Yang diagung-agungkannya, hilang malap kata dewa-dewa, tapi tiada sayap. Gempar alam, gempar segempita, Nusantara menunjuk bisa, taringnya tidak ku gentar. Berarak, ombak tombak, belah dunia, mentera, rimau berhela. Garang si jaguh, rimba nan datang, bertandang yang didustakan. Itu permainan, sumpah iblis syaitan, hasut hamba Tuhan. Terima kasih saudara Teh Alias yang sempat memberi kiriman kepada saya untuk kita hayati bersama saudara. Tinggi maksudnya. Dan sekali lagi saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam Instagram ataupun YouTube. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan atau sebarang apa yang anda lakukan. Semua itu adalah tanggungjawab anda, kerana saya tidak berkemampuan untuk menghentikan ataupun menahan tindakan anda itu ya saudara. Jadi saudara harus bertanggungjawab jika sesuatu berlaku, sebab masih lagi saya lihat ada yang mengambil culipan sedikit-sedikit pendek-pendek. Kita cakap lain jadi lain maknanya saudara ya. Tapi kalau nak pakai seluruhnya tidak masalah.
Kalau saudara nak gunakan keseluruhan daripada A sampai Z, silakan. Dan saya juga ingin memberitahu bahawa ini adalah ruangan pencerahan. Prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Tetapi kalau saudara menghantar kiriman bahasa-bahasa tu, biarlah biarlah menggunakan bahasa yang baik-baik. Jangan menggunakan bahasa yang tidak baik. Saya juga melihat hari ini sebab adalah saudara-saudara saya yang tinggal di Manjung apa semua, dia menghantar kiriman pada saya. Dia kata eloklah kalau dapat diwawarkan suasana sekarang. Dia katanya sejak bulan puasa yang lalu dah 2 bulan 3 bulan dah. Sekarang ni sampai sekarang mereka yang berniaga kantin di sekolah tidak boleh meneruskan penghidupan. Duit masuk tak ada. Tetapi bil tiap-tiap bulan sampai, bil api, bil air dan sebagainya. Duit bantuan semua tak dapat. Sebab dah dapat bantuan GPK sebanyak RM500. Jadi nak sara hidup 2 bulan. Bukan makan seorang katanya. Kalau makan seorang pun belum tentu cukup. Ini kan pula ramai dengan anak-anak dan keluarga. Nak berniaga sebarangan sekarang ni katanya kena saman. Sementara kalau buat food panda pula, komersial saja 30%. Saya tak tahu benar atau tidak. Apa lagi yang tinggal pada kita? Jadi tak ada pilihan. Dalam tak ada pilihan pun terpaksalah buat juga. Kemudian bakul makanan memanglah tak dapat katanya. Sebab katanya tak layak. Kononnya kalau rumah tu ada kereta, tak ada layak lah menerima bakul makanan. Mungkin kerana ada Astro, tak layak dapat untuk bakul makanan. Jadi hanya mereka yang merasa keperitannya saja yang tahu betapa sengsaranya untuk meneruskan kehidupan ini. Dan tidak hairanlah kerana ramai yang mati menggantung diri sebab tak sanggup lagi nak melalui keperitan untuk dihadapi seharian. Malahan katanya yang bercakap seorang-seorang pun semakin ramai. Bagi mereka yang ada pendapatan, bekerja dengan kakitangan kerajaan tiap-tiap bulan, tak apalah. Tapi macam kami yang berniaga kantin ni tiap-tiap bulan bil sampai. Melambung-lambung pula tu charge-nya. Habis semua nak dikorek. Kalau lama lagi pun macam ni dia kata jenuh lah. Jadi yang kerja sendiri macam mana? Ini yang teruk kesannya. Mereka yang ada gaji bulan tak terasa sangat sebab lagi untung tak payah keluar rumah. Tak payah keluar duit minyak kerana kerja di rumah. Tapi dia kata contohnya dia buat perniagaan memasang grill rumah. Tempahan dah ada, nak pasang dah tak boleh. Sampai sekarang tak boleh nak pasang. Jadi nak ambil job ataupun kontrak yang lain tak ada kesempatan. Aduh, dia kata memang bangang lah law sekarang ni. Ingat kita rakyat ni boleh kenyang ke dengan kata-kata ahli politik yang semakin membangangkan. Itu yang dia kata mula nak menyumpah-nyumpah mulut ni. Sudahlah tu dia kata. Kalau bercakap rasanya mereka saja yang betul. Dia kata harap sabar je lah. Cakap kat dia orang kata bersungut tak baik, kufur nikmat. Masalahnya tak kena pada mereka. Cuma mereka yang kena batang hidung sendiri. Barulah mereka tahu betapa sulit dan sukarnya kehidupan rakyat. Itu kiriman dan juga keluhan yang saya dapat. Saya berkeyakinan ini bukan hanya keluarga saya, sebagai keluarga saya yang tinggal di Manjung. Ini juga daripada teman-teman yang berada di seluruh negara yang membuat urusan berniaga di kantin sekolah dan sebagainya. Sebab sekolah ditutup. Bila macam mana nak berniaga kantin sekolahnya? Kalau itu saja pendapatannya. Saya terima juga daripada dalam wall saya tu daripada Halimah Hashim. Halimah Hashim ni dia kata dah setahun dah dia tak dapat jumpa adik-beradik dan anak-anak cucu. Sedih tu, dia kata rindunya tak tahu nak cakap. Sebab hari ni sekarang tak boleh nak bergerak. Kemudian Alfred Resource pula. Ini Alfred Resource dia kata suami isteri jarak jauh ni macam mana? Berapa lama lah government nak halang kami bersua muka. Lalah dia kata berjumpa masa raya puasa dulu. Jadi tolonglah santuni masalah kami ini. Jadi saya haraplah supaya pimpinan kerajaan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri memikirkan bagaimana mereka yang tinggal berjauhan, yang terpisah. Bukan mereka sengaja mau berpisah tapi tak boleh nak berjumpa. Kerana ini PKP tak boleh rentah daerah, tak boleh rentah negeri, maka terpisahlah suami dan isteri.
anak dan ibu, anak dan bapa. Itu keadaannya. Semalam kemarin saya ingin menyatakan bahawa bursa saham kita sudah mengalahkan bursa saham di Colombia dan Peru. Kerana kita merupakan menjadi pasaran saham kedua paling tercorot di dunia di belakang Venezuela. Itu realitinya saudara pada bermula pada hari Khamis katanya. Jadi macam mana pun Malaysia tetap kekal antara negara paling tinggi kes baru dan kematian COVID berbanding saiz penduduk dalam dunia. Jadi kita juga merupakan antara negara paling lama tempoh lockdownnya. Tapi lockdown negara kita lain dari dunia lain. Sebab lagi lama kita lockdown, lagi tinggi kes COVID. Jadi untuk itu jangan salahkan UMNO sebagai parti. Memang ada kaki tangan warga UMNO menjadi menteri, tapi jangan salahkan parti. Ini adalah kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu ibu pejabat UMNO menerusi Jabatan Penerangan. Dia membuat kenyataan bahawa sila ambil maklum kerana tular satu kenyataan media palsu kononnya atas nama gabungan parti PKR, UMNO, Amanah, DAP, GPS, Warisan UPKO, PSB dan Muda bagi menggesa diwujudkan agenda penubuhan kerajaan perpaduan sehingga PRU 15. Benda tak betul. Sebab itu ibu pejabat UMNO menasihati ahli-ahli UMNO dan pihak-pihak awam agar berwaspada dengan kenyataan, laporan dan berita palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berniat untuk mewujudkan keraguan, kebimbangan atau huru-hara dalam situasi politik semasa negara. Jadi untuk perhatian, katanya kenyataan-kenyataan resmi UMNO hanya seperti dilaporkan oleh media rasmi www.umnoonline.my atau disiarnya melalui platform resmi media sosial kepimpinan tertinggi Parti UMNO. Itu peringatan saudara ya. Dan hari ini saudara suka tak suka, kita harus menerima hakikat, nampak gayanya perpecahan dalam Barisan Nasional seolah-olah tidak boleh dilindungi lagi. Sejak kalau kita melihat rintitan sejarahnya, sejak PRU Sabah lagi ia bermula di sana. Jadi adun-adun yang melompat dan sebagainya. Kemudian berlaku 16 lagi ahli parlimen UMNO melompat keluar, 15 kepada Parti Pribumi Bersatu dan 1 ke Warisan. Jadi menjelang pilihan raya kecil di Tanjung Piai, 6 ahli parlimen UMNO secara terbuka menyokong Tun Mahathir waktu itu. Namun yang 5 itu masih kekal bersama ketua mereka yang seorang lah. Jadi dalam keadaan begitu, MCA dan MIC telah pun membuat kenyataan bahawa mereka menyokong pimpinan yang ada sekarang. Jadi kalau itulah yang berlaku saudara, saya melihat bahawa perpecahan dalam Barisan Nasional tidak boleh lagi dihalang. Sebab itu saya melihat kenyataan Datuk Seri Najib yang mempersoalkan tentang majoriti Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana mereka mendakwa ada 115 ahli-ahli parlimen kononnya menyokong Perdana Menteri. Tapi semua ini tidak bermakna. Malah kadang-kadang beliau merasakan ini menimbulkan perasa seram lah apabila beliau bertanya kenapa mengelakkan pengundian di parlimen. Itu persoalan yang dilontarkan oleh Sri Najib. Jadi bila orang mengatakan Sri Najib menyokong, saya tidak yakin sebab dia membuat persoalan. Dia kata dia mempersoalkan keabsahan ataupun legitimacy Perdana Menteri. Jadi katanya beliau tidak memahami keperluan setengah pihak yang mengeluarkan kenyataan yang begitu meyakinkan kononnya terhadap Perdana Menteri yang diibaratkan sebagai kononnya lah sebagai jitu ataupun cukup majoriti yang membabitkan kononnya 115 ahli. Tapi bila sampai ke parlimen, mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak sebarang pengundian bagi apa-apa usul dalam Dewan Rakyat. Jadi undian itu menimbulkan ketakutan, rasa seram yang teramat. Jadi Datuk Seri Najib mempersoalkan kenapa pula nak lari daripada undi. Seperti nampak Pontianak dan positif COVID varian Delta. Itu kata Datuk Seri Najib yang menyindir. Saudara, saya juga menerima kiriman saudara Ardius. Ardius dia kata paling amat duka cita bila Datuk Seri Ismail Sabri bilang 40 MP UMNO terus menyokong Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Katanya dia terasa terhina yang amat sangat. Dan kami di akar umbi merasa terhina amat sangat. Dan diejek dan disindir
bermacam-macam lah. Dengan katanya bos tak ada batu lah, pemimpin itu, pemimpin ini. Jadi rasa malu lah. Macam mana lah. Jadi keadaan di akar umbi sekarang ni, terpaksalah mereka memekakkan telinga. Nak minta borang berhenti pun ada. Yang nak keluar daripada parti. Kata Saudara Zainal Abidin, memang pun dia kata, jangan percaya pada kepimpinan atasan, khususnya UMNO. Jadi mereka bercakap berdolak-dalik. Kejap cakap begini, kejap cakap begitu. Semuanya mementingkan perut mereka sendiri. Dia tak payahlah nak diadakan PAU ke, nak adakan Perhimpunan Agung dan sebagainya, kalau begini keadaannya. Sebab keputusan usul-usul yang dibahaskan dalam PAU tidak dihormati oleh pimpinan. Jadi saya bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Presiden. Jadi apa kata Tok Mat? Dia kata tidak ada alasan ahli Parlimen UMNO pertahankan Perikatan Nasional. Kerana beliau menegaskan bahawa ahli Parlimen UMNO mesti menjarakkan diri daripada terseret dalam krisis antara kerajaan dengan istana. Kerana kesetiaan kepada kerajaan Perikatan Nasional tidak boleh mengatasi kesetiaan kepada raja, negara dan parti. Jadi menurut Tok Mat, dia kata ahli-ahli Parlimen UMNO tidak boleh berada dalam kedudukan dan pendirian yang boleh ditafsirkan sebagai menyanggah teguran istana, kerana ia adalah institusi yang UMNO telah berikrar akan taat setia serta wajib dipertahankan. Jadi justru itu Tok Mat menyeru kebijaksanaan dan hikmah semua ahli Parlimen UMNO untuk melakukan perkara yang betul serta selari dengan pendirian parti. Tiada apa jua alasan dapat digunakan untuk mempertahankan kerajaan yang telah dilihat nyata ingkar, culas dan gagal dalam melaksanakan titah dan nasihat yang Tuan Agong dalam melaksanakan tanggungjawab memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negara. Itu kata Tok Mat dalam Facebook dia. So, daripada itu Tok Mat dia kata pendirian rasmi UMNO telah dinyatakan dengan jelas oleh Presiden Parti, dan pencerahan daripada Istana Negara mengukuhkan lagi kebenaran pendirian parti. Jadi pilihan terletak di tangan ahli-ahli Parlimen lah. Dia kata beliau bukan ahli Parlimen pun, beliau sekadar ahli Dewan Negeri sebagai Timbalan Presiden. Jadi beliau melihat sebab itu Datuk Seri Johari Abdul Ghani selaku pengurusi UMNO Wilayah Persekutuan, dia kata masalah hari ini ramai ahli Parlimen Barisan Nasional ni mereka sudah tidak satu hati. Sepatutnya kesemua MP Barisan Nasional seramai 42 orang tu perlu kekal dalam barisan. Jadi setiap dari kita perlu akur keputusan parti walaupun ianya tidak memberi manfaat kepada sebahagian dari pemimpin kita. Kita perlu tunjukkan bahawa UMNO setia pada raja dan mementingkan rakyat, bukan jawatan. Kita tidak perlu takut dengan menggunakan alasan bahawa kalau kita tidak support pada Perikatan Nasional, kerajaan akan bertukar kepada PKH. Ini alasan orang yang pentingkan jawatan. Itu kata Datuk Johari. Dia kata beliau tidak nampak di mana Pakatan Harapan boleh menjadi kerajaan semula kalau kita semua senada mahukan Perdana Menteri meletak jawatan. Adakah kesemua ahli Parlimen daripada Warisan, daripada Pejuang, daripada JPS, daripada Muda dan Saki Baki Bersatu dan PKR yang melompat-lompat tu akan menyokong kononnya sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu disoalkan oleh Datuk Johari selaku Ketua Perhubungan UMNO Wilayah. Jadi kalau ia pun mereka akan menyokong atau pulang kembali kepada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah yang mereka boleh buat dalam kurun waktu yang tidak lebih 14 bulan saja pun lagi, dia kata. Jadi dalam tempoh tersebut kita akan menghadapi pilihan raya umum. Jadi dia pun rasa geram melihat sikap pimpinan ataupun ahli Parlimen UMNO yang bersikap sebegitu, yang mementingkan diri. Jadi dia kata lihatlah apa berlaku dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Walaupun kita menyokong mereka selama 17 bulan, kes-kes mahkamah, iaitu political prosecution terhadap pemimpin kita terus ditekan. Malah ramai lagi dari kita telah ditakut-takutkan dengan bermacam-macam ugutan, sehingga kan ada yang mahu dibankruptkan ataupun dimufliskan kerana tidak membayar cukai. Malahan katanya ada pengurusi JLC yang berkhidmat begitu cemerlang diberhentikan tanpa notis, dan surat pemberhentian dikeluarkan pada hari public holiday tanpa ada sebarang belah ihsan. Jadi inikah kerajaan yang kita perlu sokong? Jadi kata ini Datuk Johari, tepuk dada tanya selera lah. Itu keadaan saya. Dan besok saudara adalah tanggal 2 Ogos. Hari ini 1 Ogos. Besok tanggal 2 Ogos.
Khabarnya, saya mendapat perkabaran ahli-ahli parlimen dari parti pembangkang, iaitu daripada DAP, daripada PKR, daripada Amanah, mereka akan memasuki kawasan parlimen. Persoalannya sekarang, bolehkah dihalang keberadaan mereka? Kita tak boleh nak kata tak boleh masuk, tak boleh. Persoalannya, bolehkah dihalang keberadaan mereka di parlimen? Kerana di situ terletaknya pejabat ketua pembangkang dan pejabat ahli-ahli parlimen. Jadi kalaulah ada usaha untuk menghalang mereka berada dalam kawasan parlimen, saya kata sukar. Sebab bagaimana yang saya katakan bahawa parlimen itu rumah mereka. Setiap ahli parlimen berhak untuk berada di kawasan parlimen. Tak boleh dikatakan ini kawasan larangan. Orang biasa, yes. Kalau saya nak pergi parlimen, bolehlah. Tak boleh sebab saya tak ada hak untuk masuk kawasan parlimen. Tapi kalau seorang itu sebagai ahli parlimen, terpulanglah dia nak masuk hari cuti umum ke, hari Ahad ke, hari Minggu ke, pagi ke, petang ke, tak ada siapa boleh menghalang. Tambah-tambah lagi di situ juga ada pejabat ketua pembangkang. Jadi saya rasalah, saya tak tahu ada pihak mengatakan tak boleh. Jadi harap-harap jangan pula berulang peristiwa di Perak. Akhirnya ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri di Perak tu bersidang bawah pokok. Ini dah negeri Pasir Berdengung ni. Jadi kadang sekarang ni saya melihat ada sesuatu besok ni. Mungkin ada satu kegemparan akan berlaku. Dan tambah-tambah lagi, kalau ahli-ahli parlimen ini tidak diizinkan berada dalam kawasan parlimen. Sebab dapatan saya mengatakan mereka tetap akan berada nak masuk ke kawasan parlimen. Jadi walaupun Setiausaha Dewan telah pun menghantar surat bahawa tak ada persidangan. Tapi tiada persidangan tidak bererti mereka tak boleh berada di kawasan itu. Sebab itu banyak orang bertanya kepada saya. Masih lagi, saya dah letih nak bercakap. Tapi ini keadaannya. Masih lagi orang bertanya pada saya bahawa ini boleh ke Perdana Menteri ini disuruh berhenti, ataupun boleh ke Agong menamatkan jawatan Perdana Menteri. Saya kata tak boleh kalau ikut perlembagaan. Dia mengikut perlembagaan 4 perkara. Saya perlu ulangi supaya saudara tidak lari daripada kenyataan ataupun realitinya. Seseorang Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong dan memegang jawatan sebagai Menteri dan angkat sumpah, pertama-tama sekali dia kena pergi mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli Dewan. Yang ini tidak berlaku dah lebih setahun dah. Sebab itu orang mengatakan, betul ke Perdana Menteri ini menepati pemikiran ataupun menepati jangkaan Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong? Kerana mengikut artikel 43, Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong akan melantik seseorang di kalangan ahli Dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan. Jadi kalau dah lantik tu nak tetap jawatan tak boleh. Sebab tu kalau dia buat bodoh, dia tak pergi mengangkat mendapat sokongan ke, usul ni dipercaya ke, usul ni tak percaya pun tak dibuat, tak boleh. Ada 4 perkara. Pertama yang boleh dia berhenti, pertama berlaku kematian. Yang kedua, kalau ada doktor mengesahkan, dia gila lah. Yang ketiga, dia sendiri nak berhenti. Ataupun keempat, ada usul ataupun dia mengalami hilang keyakinan ataupun hilang sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan. Inilah yang menjadi persoalan sampai hari ini. Jadi saudara tak boleh mengatakan bahawa Perdana Menteri itu kekal ataupun boleh diberhentikan. Tak boleh. Jadi sebab itu sekarang ni mereka berusaha sedaya mungkin. Saya mendapat perkabaran adalah membeli lagi ahli-ahli parlimen yang dikuatiri tidak menyokong Perdana Menteri. Jadi keadaan ini bagi saya lah tidak baik untuk sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, pimpinan harus menerima hakikat. Kalau kamu tidak mempunyai sokongan, terima hakikat. Mesti ada sikap gentleman, mesti ada satu keberanian untuk berhadapan dengan suasana apa saja. Saya kena ingat saudara, apabila UMNO Barisan Nasional kalah, masa kita waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, ramai pimpinan dan ahli-ahli seolah-olah hilang keyakinan. Jadi ada yang lemah longlai lah, malahan dilihat tidak bermaya. Ramai di antara kalangan ahli parlimen UMNO yang melompat sana melompat sini menjadi katak. Jadi waktu itulah saatnya Presiden UMNO cuba memperbaiki keadaan, dan akhirnya UMNO kembali dilihat kukuh. Tapi UMNO dilihat kukuh di saat menjadi pembangkang.
Kalau sebab selagi dia ini nampak gaya sekarang ni, bila dah jadi kerajaan, dah jadi long lai dah sekarang ni. Malahan dah berderai. Masa kerajaan Pakatan Harapan, UMNO dilihat kukuh dan kuat. 7 pilihan kecil menang. Tapi sekarang ini saya berkeyakinan untuk hari ini, kalau UMNO bertanding, belum pasti. Tak percaya kita tengok nanti bila ada pilihan raya kecil. Tapi bagi saya besar kemungkinan tidak ada pilihan raya kecil lepas ni. Kerana tempoh jeda waktu lebih daripada 3 tahun. Tak boleh lagi nak adakan pilihan raya kecil lagi. Jadi kena tunggu pilihan raya yang sebenarnya. Tapi kalaulah ada pilihan kecil, dalam saat sekarang ini, dengan kebencian rakyat terhadap pimpinan UMNO yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO terpalit begitu teruk. Sebegitu teruk saya. Keadaan sungguh memalukan dan amat mengecewakan. Itu gambaran sebenarnya. Saudara, dia banyak orang bertanya dengan saya bagaimana keadaan UMNO. UMNO sekarang ni dalam keadaan yang cacah marba. Selama ini mereka bertanya apa hala tuju Presiden. Presiden tak ada hala tuju. Dah dibuat elok-elok hala tuju, sekarang mereka juga yang merosakkannya. Sebab hari ini sebenarnya warga UMNO menanti dengan penuh debaran. Tapi akhirnya berada dalam keadaan kekecewaan. Kerana hingga saat ini tingkat 38 di Rumah Agam UMNO masih sepi. Tak ada terlaksana janji-janji yang selama ini dilontarkan bahawa UMNO menarik kerjasama dengan PBM. Selagi mereka berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, artinya bekerjasama, bersekongkol dengan PBM. Jadi akhirnya orang kata sembang derah ajalah. Sembang aja tinggi. Kalau gitu gajah pun boleh terbang. Kalau dalam keadaan begitu saya cakap terus terang, kenyataan yang dilontarkan oleh Timbalan Presiden waktu Perhimpunan Agung UMNO kini sudah menjadi kenyataan. UMNO ni nampak gagah, konon-konon macam gajah, tapi bila lalu ranting pun tak patah. Banyaknya sembang silap pulut aja. Kita akan tarik selewat-lewatnya 1 bulan. What happen now? Dah 1 bulan, besok 2 bulan. Jadi malahan peringkat ahli-ahli di akar umbi hari ini dijengah rasa malu yang teramat. Kenapa mereka yang berada di anjung kuasa, yang bermodalkan daripada UMNO sanggup menjadikan warga peringkat akar umbi dimalukan sebegitu rupa? Mereka berjumpa dengan teman-teman yang selama ni atas pagar, yang sebelum ini sudah ada ahli-ahli yang bukan UMNO nak menyertai UMNO. Sudah ada keyakinan. Tetapi bila melihat tindak tanduk ahli-ahli Parlimen UMNO yang membuat kenyataan, yang cakap tak sepuh bikin, yang cakapnya orang kata gajah pun boleh terbang, tapi tidak berpijak bumi nyata, akhirnya mereka patah semangat. Malahan teman-teman di peringkat akar umbi merasa cukup malu nak berjumpa dengan dia orang. Seolah pipi ni terasa ditampal, dia ditampal oleh kulit khinzir rasanya. Malu saudara. Mana nak tak muka? Sembangnya mula-mula kata nak buat segera. Pau tu kita berlaku 28 Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, dah 6 bulan. Akhirnya tarikh akhir 1 Ogos tidak lagi terlaksana. Masih lagi tolak talik, tolong dan sebagainya. Saya tak tahulah. Ini yang buat saya, macam saya katakan, I cannot brain what type of leader we have. Sebab hari ni hari 1 Ogos, tak dengar pun, tidak ada dengar pun ahli parlimen yang mengikut ataupun yang walak kepada ketetapan yang diambil oleh Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kalau begitu tak perlulah ada perhimpunan dah. Buat perhimpunan, buat usul, tak dilaksanakan. Cakap aja lebih. Buat apa? Saya sebenarnya banyak menerima kiriman, banyak menerima panggilan. Saya rasa sedih hari ini sebenarnya dengan cuaca alamnya sebegini. Memanglah saya marah pun ada, sedih pun ada, kecewa yang teramat melihat tingkah laku mereka yang konon-kononnya dia sokol, akulah pejuang, aku akan tegakkan bendera UMNO, akulah pembawa panji perjuangan UMNO. Podah, cakap tak semua bikin. Yang jelas Tengku Razali Hamzah, saudara jangan marah kat saya, beliau berpendirian. Dia kata dia tak mau bersekongkol. Sebab itu dia kata dalam parlimen jangan letakkan saya bersama-sama mereka. Biarlah saya jadi bebas pun. Kalau nak ambil tindakan pun ambil lah. Itu orang yang ada pendirian. Yang lain macam mana? Tak bolehlah.
kita tarik sokongan, kita berada di sini. Nanti kalau kita buat begini, kerajaan tumbang. Kalau kerajaan tumbang, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. DAP. Ini mereka bermain dengan unjuran pemikiran yang tak logika. Tunjukkan faktanya. Sebab beberapa malam saya dah cakap, even Datuk Seri Anwar Ibrahim pun nak tubuh kerajaan sekarang ni bermodalkan parti yang dia ada, iaitu parti daripada Parti Keadilan. Dia tinggal 31. Ada lagi campur 11 daripada Parti Amanah, baru 44. Campur dengan PKR, DAP 42, baru 86. Bolehkah digamit semua daripada Sabah dan Sarawak? Mana ada logiknya? Tetapi you sebagai ahli Parlimen UMNO, mewakili UMNO, ketetapan UMNO, sanggup anda nodai satu benda yang saya tak boleh terfikirlah. Akulah pejuang bangsa, akulah pejuang parti. Demi parti UMNO ini, berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga. Kau daki apa? Kau dapat jawatan lah. You ingat ahli-ahli UMNO ni bangang macam korang? Janganlah nak memperbodohkan ahli-ahli UMNO. Sebab itu, kata saudara Jaka Linglung, dia hantar kepada saya, dia kata 145 bahagian PAU memutuskan tarik sokongan. Bukan tarik sokongan pada Perdana Menteri, tetapi kerajaan PN sekali. Tapi lain pula dengan MP-MP UMNO, tak selari dengan tuntutan bahagian. Bukan tuntutan saya, bukan tuntutan PAU saya, tuntutan bahagian, 145 bahagian. Ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO macam tarik sokongan daripada nak kata tarik sokongan pada Perdana Menteri, takkan berlaku. Jadi apakah ahli-ahli Parlimen UMNO ni tak selari dengan akar umbi? Itu persoalan daripada Jaka Linglung. Dia kata, apakah ahli-ahli Parlimen UMNO tidak lagi selari dengan kehendak akar umbi? Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Yang Mulia Tengku Razak Alhamdulillah. Dari awal persidangan lagi, Tengku dia dah duduk blok ni bebas. Tapi ahli-ahli UMNO bagaimana? Kemudian Puan Hamidah Ahmad, dia kata bila diri sudah diulit kemewahan dunia. Ini wanita selalu dah dia bercakap begitu. Saya yakin Puan Hamidah Ahmad ni juga adalah ahli akar umbi. Dia kata bila diri sudah diulit kemewahan dunia, sayang-sayang buah kepayang, ditelan pahit dibuang sayang. Tangan masih mau menggenggam dunia, padahal kubur sudah memanggil. Rumah dah kata pergi. Mereka masih alpa, pintu taubat masih terbuka, tapi mereka masih mengejar harta dunia. Ini tulisan daripada Puan Hamidah Ahmad ni menzahirkan rasa kecewanya melihat pimpinan yang satu ketika dia didokong oleh beliau sepanjang musim pilihan raya. Kemudian Izri, IZREE, dia hantar, dia kata UMNO sekarang ni dah terlalu banyak teori lah, dia kata. Teori kapal lah, teori nakoda lah, semuanya berbalik kepada satu matlamat. Ia mestilah diterajui oleh UMNO kerana UMNO berasaskan tiada parti lain yang layak melainkan UMNO, katanya. Maka bermulalah teori itu, teori bagaimana untuk mengambil alih. Tapi UMNO lupa bahawa kita dah kalah, macam saya katakan. We are a losing party. Sepatutnya sekarang ni bina kekuatan, bina keyakinan ahli akar umbi, bina semangat mereka, bukan melemahkan mereka. Sepatutnya pimpinan harus merendah diri. Dan paling penting, sedar diri. Tapi amat mengecewakan bila ahli-ahli Parlimen UMNO merasakan dia mempunyai mandat. Siapa bagi mandat kamu untuk bersama-sama? Jadi UMNO cemerlang di zaman Pakatan Harapan. Kini dalam kehambaran, cukup hambar dan mendatangkan keraguan rakyat bila mereka bersama Perikatan Nasional. Apabila ahli politik merasa tiada yang berhak mengatur selain daripada kalangan sama mereka sendiri, mereka lupa pada rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Rakyat masih berharap kepada UMNO. Tapi tunggulah, dia kata. Tunggu pilihan raya 15 nanti. Kemudian apa kata saudara Muhammad Matkas? Dia kata, salam tu, dia kata, saya adalah salah seorang penyokong kuat UMNO. Ini rintihan saudara ya. Apa yang saya kesalkan, dia kata, kenapa pimpinan memuat kenyataan yang mengelirukan? Mengatakan bahawa tarik sokongan pada Perdana Menteri tapi masih lagi menyokong Perikatan Nasional. Ini saudara Muhammad Matkas. Jadi apakah maksud itu sebenarnya? Bukankah telah dipersetujui bahawa UMNO menolak Perikatan Nasional? Mengapa mengelirukan ahli dengan statement-statement sedemikian? Jadi politik apa yang cuba dimainkan? Jika benar, rata-rata strategi politik mainkan itu adalah basi.
Jadi dia harap pimpinan sedar diri. Kami ahli-ahli bawahan amat menyanjung tinggi pimpinan-pimpinan yang ada. Tapi adakah mereka sudah lupa dengan sokongan kami? Dan dia, saudara Muhammad Matkas ni, dia kata, saya harap, saya amat marah dan terkeliru dengan statement yang dibuat oleh pimpinan. Harap, dia kata, tolong beri pencerahan. Saya nak bagi pencerahan macam mana? Saya sendiri pun kecewa. Saya tidak keliru. Saya cakap terus terang, saya tidak keliru. Tetapi saya kecewa dengan cara hal tuju politik mereka yang meletakkan kebendaan. Memberi banyak alasan, macam-macam alasan. Alasan tu kadang-kadang kita bukan budak sekolah. Mereka tu kena belajar balik sekolah politik. Sebab itu saya tengok Syahrin Yusof ni, dia tak larat nak bercakap, dia bagi saya serangkap pantun. Dia kata, cari layar pelaut terabai, juragan leka meratah jelata, menunggu saat di tepis badai, hanyutlah batera bersama nahkoda. Itulah keraguannya. Mungkin batera UMNO ini akan hanyut dengan batera-batera yang sebegitu, dengan anak juragan-juragannya. Jadi sebab itu saya kata, akhirnya UMNO ini diibaratkan nyor yang condong di halaman orang. Buahnya ada, hasilnya ada, tetapi dah condong di halaman orang. Bila dah condong di halaman orang, bila jatuh, bukan hak kita, orang yang memetik hasilnya. Parti Pribumi Bersatu asalnya cuma ada 6 kursi saja. Mula-mula 13, mula pecah tinggal 6. Dengan 6 kursi itu, UMNO yang condong di halaman PBM, maka PBM lah mendapat labanya. Ahli-ahli UMNO semua melopong. Bercakap melopong tak apa, tapi penuh terasa terhina yang amat sangat. Sebab itu saya agak elok juga kalau saya santuni kiriman sahabat saya, saudara Yahya Hashim, mantan guru di Manjung. Dia kata, khabar ya, saudara Yahya Hashim, dia mengirimkan culipan tentang kisah Nyor Condong melalui lagu, iaitu jangan lupa Nyor Condong ni lagu Syekal. Iaitu dia kata buat semua sahabat-sahabat grup Pusaka Nusantara. Ingat saudara, katanya, kita berinduk bak ayam, serumpun bak serai, berjunjung bak sirih, itulah kita di Nusantara. Ini sebuah lagu daripada buat awal telinga untuk teman-teman sekalian. Dia kata lagunya judul Cinta Nusantara. Saya baca ertinya, pengertian, dan perlu saya kupas satu persatu. Begitu bermakna. Sebenarnya inilah kehidupan UMNO sekarang ni. Laut membiru bukan pemisah. Sebenarnya kita jauh antara Sabah, Sarawak. Itu bukan memisahkan ahli-ahli UMNO, warga UMNO. Daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Perak, daripada Johor. Laut membiru bukan pemisah. Hasrat hatiku bukan rahsia. Jadi ini bukan rahsia lagi. Kita mau menegakkan kepimpinan. Kita mau memperjuangkan martabat bangsa kita. Seloka pantun khazanah kita. Betul, kita boleh berseloka, kita boleh berpantun. Tapi maksud terkandung, cubalah dibaca. Apa kata Syekal lagi? Dia kata, jangan dipagar nyor yang condong, buahnya jatuh ke laman orang. Bumi dipijak, langit dijunjung, tagak berdiri, bukannya lalang. Saudara, ini baik-baik lagu yang begitu berarti bagi saya. Kerana bila dia berkata kita jangan memagar nyon yang condong. Jadi mereka ialah condong ke sana, tak payah nak pagar. Silakan. Berapa kali saya kata, kalau mereka memilih untuk PBM, silakan. Kenapa tidak isytiharkan diri anda berada dalam Perikatan Nasional? Banyak parti dari situ, ada PAS dari situ, ada PBM ada. Ada apa lagi? Parti apa? Mungkin Pejuang ataupun ada gerakan. Sila masuk sana. Sila tinggalkan rumah UMNO ni. Jadi sebab itu jangan kita pagar nyor yang condong, kerana buahnya jatuh ke laman orang. Ingat, bumi dipijak, langit dijunjung. Tagak berdiri, kita bukannya lalang. Bukan lalang ditiup angin, sekerap ke kiri, siap ke kanan. Berinduk, kena ingat, berinduk bak ayam. Kita ni bila ada pemimpin, kena ikut berinduk bak ayam, junjung bak sirih. Itulah kita di Nusantara. Ombak menyusur, nyor melambai, laut tak putus dilanda badai. Bisikkan salam, bisikkan pesan orang di sana dalam ingatan. Itu saya agak cantik. Sebab apa? Saya nak menjawab kepada mereka yang menulis bahawa konon-kononnya nyor yang sondong itu sudah tegak kembali. Tegak macam mana? Ini sikap mereka yang berada dalam PBM, dalam Perikatan Nasional yang sedap ini. Dan berkali-kali tadi saya cuba berhubung dengan Datuk Seri Presiden, tak dapat.
Hari ini saudara, jangan kita lupa bahawa kita menghadapi masalah besar. Ahli-ahli UMNO kadang di bawah, terkadang tersepit dalam keadaan yang hidup sukar. Sebab itu, bila orang menuduh bahawa UMNO ni hanya mahukan kuasa, sehingga ada dalam kalangan pemimpin mereka sanggup bergaduh sama sendiri dan menyerang sama sendiri. Sebenarnya mereka bukan parti UMNO. Saya harus mempertahankan parti UMNO. Parti UMNO itu suci. Yang tak sucinya mereka yang mengambil kesempatan. Bila ada musim pertandingan, mereka dipilih kononnya sebagai pemimpin. Yang kalah pun masih lagi mengending di rumah UMNO. Kemudian presiden pun lantik bagi jawatan. Mereka dapat jawatan, lain tak ada. Akhirnya mereka khianat pada UMNO. Jadi saudara kakak adik, tak apa, lagi setahun lebih kita menunggu PRU15. Memang betul. Ya, kita selalu mendengar ungkapan kata-kata pimpinan bahawa kita adalah bangsa merdeka. UMNO memerdekakan negara kita. Kita bebas dari terpasung oleh penjajah. Tapi mereka benar. Gajah kita ni. Ranting pun tak patah. Terima kasih Tok Mat. Sering saya akan ingat, saya minta warga UMNO semai dalam fikiran. Gajah lalu, ranting pun tak patah. Banyak besar pulut. Dan sebab selama ini kita bebas. Kita bahagia. Memanglah kita di negara diserang dalam virus corona. Kita faham. Tetapi apakah pimpinan menyantuni warga UMNO di peringkat Karumbi? Di peringkat cawangan-cawangan? Saya dapat kiriman teman-teman di cawangan. Masih lagi yang terkial-kial. Hidupnya sukar, susah. Adakah disantuni? Yang mereka tahu adalah untuk mencari laba dengan jawatan mereka sebagai wakil rakyat. Dia ingat jadi wakil rakyat tu besar sangat. Tunggulah waktunya. Anda pasti akan diajar oleh ahli-ahli peringkat Karumbi. Sebab kita melihat sebenarnya saudara, berkali-kali saya katakan, warga UMNO sendiri melihat bahawa sidang parlimen minggu lalu amat mengecewakan. Tak ada apa-apa pun, macam saya cakap semalam, tak ada, kosong. Pecilek. Apa bentuk perjuangan? Tak ada. Apa benda oleh-oleh yang boleh dapat? Tak ada. Cuma yang saya ingat lagi, Tengku Zafrul kata hari Selasa ni 3 bulan mungkin dapat kumpulan Wan Semalam Pekerja. Itu bukan duit kerajaan, itu duit kita sendiri. Yang lain, bantuan itu, bantuan ini tak ada. Jadi akhirnya rakyat terus hidup lenjan dalam kehidupan yang cukup sukar. 4 hari habis begitu saja. Ahli-ahli parlimen UMNO bagaimana? Yang tak datang. Sebab itu saya tengok kiriman daripada saudara Zaharin, Datuk Zaharin Mak Yassin, dia kata saya nak ajar sikit, dia kata Syahidan Kasim ni ilmu kira-kira. Sebab mereka membuat kenyataan. Kononnya dapat undi begitu. Dia kata Menteri UMNO ada 9 orang. Timbalan Menteri ada 7 orang. Backbencher ada 21. Jumlah keseluruhannya 37 saja daripada UMNO. Okey saudara ya. Kemudian MP daripada MCA ada 2, MIC 1, PBRS 1. Jadi jumlah keseluruhannya 41. Mana datangnya 42 orang tu? Dari 41 itu, ahli parlimen UMNO yang tidak menyokong secara rasmi. Secara rasmi, Gua Musang, Macang, Cameron Highland, Jerantut, 4 ni secara rasmi memang tak sokong. Jadi kalau 41 tolak 4, tinggal 37. Kemudian secara tidak rasmi, ini secara tidak rasmi, semua orang tahu, tentulah Bagan Datuk, Pekan dan Pontian Susah Agung. Jadi tinggal 35. Jadi kalau campur sana campur sini, mana datangnya 42? Mana datang yang 40 orang ni? Ini sebab itu Syahidan ni kena buktikan. Sebut satu persatu nama. Sebab jika campur macam mana pun keadaan sekarang ni, dicampurlah 97 daripada Pakatan Harapan, PKR, DAP, PEN, Warisan, 4 daripada Pejuang, 2 PSB, 6 bebas. Maknanya diskusi bukan penyokong kerajaan ada 109. Pun tak boleh tubuh kerajaan saudara. Sebab itu jangan bagi alasan bahawa kalau tak sokong PN ini, Perikatan Nasional ini, maka yang akan memerintah adalah PKR dengan DAP. Jangan buat alasan yang bukan-bukan. Kita sepatutnya berlapang dada laksanakan tugas. UMNO kata tarik sokongan, tarik je habis kita. Yang lain tu kita serah balik pada Agong. Sebab ini kamu nak ambil kuasa Agong, buat apa? Kuasa menentukan siapa calon Perdana Menteri di bawah artikel 43 adalah Duli Yang Maha Mula yang di Pertuan Agong.
Yang kamu nak pandai-pandai berkata, okey, ini keadaan begini, nak kira capur abuah. Tak maunya. Cukuplah sekali kita menggunakan SD. Dulu masa bila langkah Sheraton, kelang kabutlah tubuh orang ni, jumpa orang ni, buat apa ini, SD ataupun aku bersumpah, sokong orang ni, serah pada Agong. Tak ada gitu pun. Akhirnya Duli Yang Maha Tuan Agong memanggil ketua-ketua parti. Itu saja. Dan apa yang diamanahkan oleh Agong tidak terlaksana. Sepatutnya dia kena pergi ke parlimen, bawa usul untuk dirinya sama ada mendapat sokongan atau tidak daripada ahli kalangan ahli parlimen. Tidak terlaksana. Ini gambaran yang kita dapat sebenar-benarnya, saudara. Saya tak mahu ahli-ahli perekat akar umbi didogmakan dengan cerita yang bukan-bukan. Seolah-olah mereka, apa yang mereka lakukan sekarang ni benar, betul. Ini semua kemabukan kuasa. Malahan Pak Alok cakap, ini saya cakap terus sekali lagi, bahawa Tan Sri Muhyiddin kalau berhenti dia akan letakkan Datuk Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Saya kata jangan buat kerja gila. UMNO cuma ada 40 kursi je. Mana masanya kita nak jadi dominan? Dulu, saya bagi pencerahan lagi, dulu masa UMNO ada 140, 160 kursi. Bila Perdana Menteri berhenti, bagi pada timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, okey, tak ada masalah. Sekarang ni dengan modal 40, kau nak kait, ingat kumpulan Azmin Ali nak terima 100%. Ingat kumpulan-kumpulan kata-kata yang dalam Mas Eriati lah, dengan Mustafa Muhammadnya, Hamzah Zanuddinnya, yang melompat seramai 16 orang tu, boleh terima bulat-bulat. Kalau mereka kata berkecuali, dalam keadaan sekarang ni, jadi buat pemikiran tu biar betul, agar ahli-ahli perangkat akar umbi faham. Jangan dicelarukan pemikiran ahli. Ni cerita sedap lah. Memang saudara cerita sedap. Kalau dengar cerita ni, orang kata Kenzi pun boleh terbang. Ini masalah sekarang ni, mereka tak sedar diri. Saya bukan tak bersetuju. Memanglah kalau dapat daripada UMNO je Perdana Menteri, siapa tak suka. Tetapi kita kena kajilah, pakai baju, kena ukur di badan sendiri. Kalau tak, jadilah macam Pak Uda dalam Pimai-Pimai Tangtu tu. Baju hot, beruk, beret, apa semua tu. Jadi keadaannya, bercakap biar betul. Ahli-ahli kena difahamkan. Cerita terus terang, aku nak jawatan, aku nak jadi menteri. Jadi menteri ni sedap. Aku peduli apa akar umbi. Besok pilihan raya tak pilih aku pun tak apa. Senang begitu. Ini tidak, saya nak jaga parti supaya parti kita ni tidak terperangkap. Saya nak pastikan bahawa orang Melayu ni memerintah. Melayu merintah macam mana sekarang ni? Tiap-tiap hari ratusan orang mati. Tiap-tiap hari ribuan orang kena jangkitan COVID-19. Apa dilakukan? Dan orang terus terkurung di rumah. What have you done? Anda berada di anjung kuasa sekarang ni. Yang mana jadi menteri? Apa you buat? Yang buat menteri pun menteri daripada UMNO. Menteri Kesihatan UMNO. Menteri jaga vaksin UMNO. Menteri yang buat pengumuman UMNO. Memalukan UMNO je lagi ada. Saya nak jagalah, nak jaga rakyat. Jaga rakyat macam mana? Kamu kurung rakyat di rumah, lepas tu kamu kata jaga rakyat. Apa kamu bagi pada rakyat? Terus tak dapat. Hilang mata pencarian. Dan sekarang ni tak tahu apa nak jadi. Kalaulah PKP ini dirungkai semula. So macam mana? Apa dia punya unjuran-unjuran untuk memperbaiki ekonomi mereka? Tak ada. So these are the thing. Jangan tipu rakyat. Saya akan marah kalau melihat pemimpin bermain dengan kata-kata lain tak ada untuk memenuhi desire mereka, untuk memenuhi kehendak hati mereka, untuk memenuhi cita-cita mereka, untuk mengisi tembolok mereka, untuk mencari kekayaan. Maka rakyat ditipu. Saya memang akan bangun menentang habis-habisan. Berikan pada kita kenyataan yang realiti. Kalau UMNO tu ada 148 kursi, okey. Calon daripada UMNO akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Alright, ataupun sekurang-kurangnya lah UMNO ada 100 kursi lah. UMNO ada 100 kursi. We are the kingmaker. Dengan sokongan daripada sahabat kita daripada PAS ada 18 orang. Jom kita boleh tubuh kerajaan. Jadi tentulah Perdana Menteri datang. Ini dengan 40. Dengan 40 nanti kalau seorang lagi, 2 orang lagi, terkehil lagi. Dan apakah nak mengikut unjuran scheme of thing? Kalau scheme of thing, maka pimpinan UMNO terjebak dalam rasuah politik. Ugut sana, ugut sini. Bagi orang ni tawar jadi menteri, bagi projek, bagi duduk GSC. Itu bukan cara UMNO. UMNO berjuang semata-mata untuk rakyat. Dan kita membuktikan kemampuan kita
Tapi masalahnya inilah rosaknya UMNO ni kerana pemimpinnya. Pertama, pemimpin tak sedar diri. Kedua, pemimpin tamak haloba. Ketiga, pemimpin yang mementingkan kepentingan diri dan menolak kehendak parti, menolak kehendak ahli-ahli parti. Ini keadaan mereka melupakan sebelum mendapat jawatan, janji 1000 mimpi. Bila dapat jawatan, aku, kamu, carilah makan sendiri. Inilah realitinya. Akhirnya, warga di bawah menolak. Saya khawatir pilihan raya akan datang, UMNO akan ditolak lagi. Jangan nafikan. Kalau inilah perangai ahli-ahli parlimen yang ada, inilah perangai pemimpin yang ada sekarang ni, saya khawatir UMNO akan ditolak lagi. Kalau itu berlaku, anda semua bertanggungjawab. Kena catat dalam buku sejarah bahawa anda lah orang yang merosakkan imej UMNO. Kita dah kuat sebelum apa-apa ini berada dalam kerajaan. Kita kukuh sebelum kita jadi mendapat tanah tol dengan parti PBM. Kita kukuh tiap-tiap pilihan raya kecil kita menang berjaya dengan gemilang. Tapi hari ini terkial-kial. Terpulang pada saudara, kita bincang malam esok. Kita nak dengar pula apa keluhan rakyat. InsyaAllah malam esok saya rasa tentulah banyak caci maki daripada ahli UMNO. Tunggulah, kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.